Jom kita belajar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengok kat belakang saya ni, banyak kan makanan? So, apa yang kita nak belajar hari ni? Kita akan belajar bab 3 iaitu bab nutrisi dan subtopik 3.1 kelas makanan. Makanan yang kita makan terbagi kepada 7 kelas makanan. Apakah makan 7 kelas makanan yang terdapat dalam makanan kita? Yang pertama, kita ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Okey, apakah fungsi 7 kelas makanan ini? Jom kita kenali apakah fungsinya. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sejenis sebatan organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ia juga berfungsi membekalkan tenaga yang banyak. Contoh karbohidrat seperti jagung, roti, kentang, bijirin dan sebagainya. Protein pula ialah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Ia juga berfungsi bagi pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak, dan ia juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi. Contoh protein ialah ikan, ayam, daging, telur dan tenusu. Lemak pula merupakan satu sumber simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Lemak fungsi melindungi organ. Lemak fungsi sebagai pengangkutan bagi vitamin A, D, E dan K. Dan ia juga berfungsi sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Vitamin. Vitamin ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin terbahagi kepada 2 iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air terdiri daripada vitamin B dan C, manakala vitamin larut lemak terdiri daripada A, D, E dan K. Mineral pula ialah sebatan bukan organik. Mineral terdiri pada kalsium, natrium, besi, iodin, fosforus dan kalium. Ia juga memainkan peranan yang penting di dalam badan manusia. Pelawas pula ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Ia juga berfungsi merangsang peristalsis dan mengelakkan sembelit. Air. Air terdiri daripada sebatian hidrogen dan oksigen. Ia berfungsi sebagai medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Ia juga mengangkut hasil perkumuhan dan ia juga mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Ujian kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak. Ujian pertama ialah ujian iodin untuk mengesan kanji. Hasil pada pemerhatian ini, campuran tersebut menjadi biru tua. Ujian yang kedua ialah ujian Benedict untuk mengesan glukosa. Hasil pemerhatian ini terdapat mendakkan merah bata terbentuk. Ujian seterusnya adalah ujian Millen untuk mengesan kehadiran protein. Hasil pada pemerhatian ini terdapat mendakan merah bata yang terbentuk. Dan ujian akhir sekali adalah ujian alkohol emulsi untuk lemak. Hasil pada pemerhatian pada ujian ini terdapat emulsi lemak terbentuk. Itulah kelas makanan dan fungsi pada badan kita. Okey, kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 3.2 iaitu gizi seimbang. Apakah maksud gizi seimbang? Jom kita kenali apakah itu gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Berikut adalah piramid makanan. Terdapat 4 aras bagi piramid makanan dan setiap aras disarankan sajan mengikut aras. Terdapat beberapa faktor bagi mempengaruhi keperluan kalori. Faktor yang pertama, saiz badan. Orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang lebih kecil. Faktor umur pula, kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan mereka juga lebih aktif berbanding orang dewasa. Faktor pekerjaan pula, petani, buruh dan nelayan memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja berat.
Oleh itu, keperluan gizi mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat. Seterusnya, faktor jantina. Secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Keadaan kesihatan pula, orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sahaja makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Dan seterusnya, faktor iklim. Orang yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan orang yang tinggal di negara yang beriklim panas. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Jom kira nilai kalori. Di sini terdapat nasi goreng, pisang berangan dan susu. Kalori bagi nasi goreng ialah 640 kilokalori, manakala kalori bagi pisang berangan ialah 120 kilokalori. Manakala kalori susu ialah 130 kilokalori bagi setiap cawan. Bermaksud nilai kalori bagi 3 sajian ini ialah 890 kilokalori. Manakala nilai tenaga pula ialah 1 kilokalori bersamaan 4.2 kilojoule. Bermakna bagi 890 kilokalori terdapat 3,738 kilojoule tenaga. Banyak kan kalori yang kita makan setiap hari? Bermaksud, jika kita makan banyak kalori, kita kena bakar kalori kita tu dengan pelbagai aktiviti. Okey, sampai situ saja kita punya topik pada hari ini. Kita akan sambung pada topik seterusnya pada minggu akan datang. Bye dan Assalamualaikum.